Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bertemu lagi bersama saya Cikgu Ju, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual Tingkatan 4. Baiklah, hari ini cikgu akan masuk tajuk yang berikutnya dalam pendidikan seni visual iaitu tentang seni reka grafik ilustrasi. Okey, baiklah, cikgu akan teruskan tajuk kita pada hari ini dan sebelum itu cikgu nak terangkan sedikit tentang standard kandungan yang kamu akan pelajari pada hari ini. Baiklah. Standard kandungan 8.1 Pemahaman terhadap seni reka grafik, 8.2 Eksplorasi dan aplikasi rekaan ilustrasi bagi pengukuhan pemahaman terhadap seni reka grafik, 8.3 Penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan juga teknologi dalam penjanaan tugasan, 8.4 Penghayatan terhadap hasil karya seni reka grafik dengan menggunakan bahasa seni visual dan juga pemikiran seni visual. Bagi standard pembelajaran pula, murid boleh 8.1.1 menjelaskan definisi ilustrasi, 8.1.2 memerihalkan ilustrasi daripada aspek yang pertama, jenis, media dan teknik ilustrasi, yang kedua, penjanaan idea bergambar. Mari kita tengok tentang persepsi seni. Apakah yang dikatakan dengan ilustrasi? Ilustrasi boleh dihasilkan secara manual, digital, sepenuhnya atau secara gabungan manual dan juga digital menggunakan pelbagai aplikasi dan perisian komputer. Ilustrasi dapat menyampaikan mesej, idea dan juga pemikiran. Baiklah, ilustrasi adalah penghasilan sesuatu imej bagi tujuan dekorasi, interpretasi dan juga komunikasi secara visual kepada teks, proses, idea ataupun konsep. Maksudnya ilustrasi ni adalah satu cara ataupun satu imej yang bertujuan dekorasi, interpretasi dan juga komunikasi secara visual, kepada teks, proses ataupun konsep. Maksudnya imej ilustrasi ni adalah imej yang diguna pakai dalam komunikasi visual untuk menyampaikan mesej dan sebagainya. Okey, oleh yang demikian, ilustrasi bukan sahaja merujuk kepada karya akhir yang dipersembahkan, tetapi juga lakaran visual yang dihasilkan melalui proses penjanaan idea bergambar. Ilustrasi boleh dihasilkan dalam pelbagai media, medium dan juga teknik. Karya ini menunjukkan representasi visual kepada sesuatu yang ingin digambarkan. Okey, terdapat banyak jenis ilustrasi. Okey, yang pertama, ilustrasi berbentuk ilustrasi pengiklanan. Yang kedua, ilustrasi fashion. Yang ketiga, ilustrasi penerbitan ataupun editorial. Yang keempat, ilustrasi flora dan fauna tentang alam. Yang kelima, ilustrasi komik dan juga animasi. Ilustrasi yang berikutnya adalah ilustrasi industri dan juga teknikal, ilustrasi dekoratif, ilustrasi sains dan perubatan, ilustrasi imajinasi dan juga ilustrasi ekspresi. Okey, yang cikgu tunjuk sekarang ni adalah contoh ilustrasi dalam industri dan juga teknikal. Okey, ilustrasi ini digunakan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri. Okey, lakaran teknikal, lukisan mekanikal dan juga reka bentuk berkomputer merupakan bahagian penting dalam ilustrasi teknikal. Ilustrasi ini juga dapat mempromosi dan memberikan maklumat produk dengan lebih terperinci. Maksudnya dalam industri dan teknikal juga menggunakan ilustrasi dalam PSV. Macam mana cara dia nak menghasilkan sesebuah produk tu. Okay, dia memerlukan rough idea, memerlukan thumbnail, perincian produk menggunakan ilustrasi. Okey, seterusnya. Kalau nampak gambar jantung ni, ini adalah ilustrasi sains perubatan. Okey. Dalam sains dan perubatan, ilustrasi digunakan dalam kajian anatomi tubuh manusia dan sains perubatan dengan lebih meluas. Maksudnya dalam sains dan perubatan menggunakan ilustrasi ini digunakan untuk melakarkan anatomi tubuh. Okey. Ilustrasi dalam sains perubatan juga membantu memudahkan kefahaman dan kerjasama dalam bidang perubatan dan juga bidang lain yang berkaitan. Biasanya, ilustrasi sains dan perubatan ini menggambarkan organ-organ dalaman badan dengan lebih terperinci. Penting kan seni dalam perubatan juga.
Okey, seterusnya ilustrasi dekoratif. Okey, ilustrasi dekoratif berfungsi menghiasi objek dengan suatu karya, suatu reka bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan dengan gaya yang tertentu. Maksudnya dia lebih kepada hiasan lah ya, ilustrasi hiasan. Okey. Semasa menghasilkan ilustrasi dekoratif, ilustrator biasanya akan mengaplikasikan ciri khas objek. Contohnya bentuk kelopak bunga dan daun yang digayakan serta dihasilkan secara berulang. Sebab dia kata dekorasi, maksud dekoratif ni maksud dekorasi untuk hiasan kan, untuk mencantikkan sesuatu karya seni tu. Okey, digunakan kelopak, digunakan daun sebagai motif yang digunakan berulang-ulang untuk menghasilkan corak. Okey, baiklah. Seterusnya adalah ilustrasi imajinasi. Yang kalau kita tahu imajinasi ni lebih kepada daripada idea kita lah, okey, daripada pemikiran kita. Okey, ilustrasi imajinasi ini dikenali juga sebagai ilustrasi khayalan. Okey, yang mana ilustrasi ini dihasilkan daripada pengolahan idea cipta secara imajinatif khayalan. Sering digunakan dalam situasi ilustrasi cerita ataupun novel dan juga komik. Siapa suka tengok komik, macam kita tengok komik peperangan ke kan. Jadi ilustrasi-ilustrasi yang digunakan dalam komik tu adalah gambar peperangan dan sebagainya yang lebih kepada dunia khayalan, bukan berlaku secara realistiknya. Okey, seterusnya ilustrasi ekspresi. Ni dalam channel cikgu ada cikgu tunjuk latihan bagaimana nak melakar ilustrasi ekspresi. Kamu boleh search lah kalau kamu nak buat latihan tentang ilustrasi ekspresi ni. Okey, ekspresi bererti pengungkapan ataupun proses memperlihatkan atau menyatakan maksud, perasaan dan sebagainya. Okey, ilustrasi ekspresi juga bererti air muka pada wajah yang memperlihatkan perasaan seseorang itu. Contoh tengok gambar ni, ada terkejut, ada marah, ada macam okey macam okey, dia lebih kepada ekspresi wajah kita, muka kita, perasaan kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada ilustrasi penerbitan. Okey, ilustrasi penerbitan digunakan pada kulit buku, buku cerita kanak-kanak, risalah, surat khabar, kulit novel, kartun dan ilustrasi cerpen. Yang ni banyak digunakan. Mana kita pergi, kalau nampak je buku, surat khabar dan sebagainya, memang akan ada ilustrasi penerbitan. Okey, yang berbentuk cetakan. Okey. Ilustrasi ini dapat menyampaikan maklumat dan juga menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. Okay, ilustrator veteran seperti Jaafar Taib dan juga ilustrator contemporary seperti Muhammad Khairul Azman adalah antara ilustrator buku cerita dan kanak-kanak tanah air yang terkenal. Okey, seterusnya adalah ilustrasi fashion. Ilustrasi fashion memaparkan rekaan pakaian dan mempamerkan gaya rekaan mereka fashion. Ilustrasi ini menunjukkan ketelitian mereka ataupun mereka terhadap rekaannya. Dalam dunia fashion ni, ilustrasi ni sangat penting digunakan. Untuk apa? Bila dia nak menghasilkan sesebuah fashion, baju, pakaian dan sebagainya dari segi corak, dari segi potongan dan sebagainya, okay, seseorang pereka fashion ni menggunakan ilustrasi fashion ni sebagai rujukan. Sebagai rujukan. Jadi pentinglah untuk dunia fashion. Okey, seterusnya ilustrasi komik dan juga animasi. Tadi kita tengok ada ilustrasi penerbitan. Kalau yang ilustrasi komik ni dia lebih berfokus kepada buku komik itu sendiri. Okey. Yang mana ilustrasi dan animasi komik dikaitkan dengan penceritaan berbentuk ilustrasi. Ilustrasi ini juga menggunakan satu atau lebih panel yang dihasilkan secara berturutan. Okey. Komik dan animasi dikaitkan dengan sesuatu cerita yang lucu, novel grafik dan juga adiwira. Adiwira ni lebih kepada animasi kepahlawanan lah ya. Okey. Terdapat banyak karya animasi dan filem yang diadaptasi daripada komik atau sebagainya. Contoh kalau kita tengok, kalau dulu-dulu zaman-zaman cikgu ada Usop Santorian, ada kartun Kampung Boy, ada Lat. Okey. Zaman-zaman sekarang dah ada lagi canggih. Contohnya Upin dan Ipin. Kan. Ada cerita apa lagi? Banyak cerita-cerita yang dah maju sekarang ya, dia lebih kepada teknologi yang canggih. Okey, seterusnya ilustrasi dalam pengiklanan. Okey, ilustrasi pengiklanan ini dikenali juga sebagai ilustrasi produk. Okey, yang mana ilustrasi pengiklanan ini digunakan untuk mempromosikan produk, perkhidmatan dan menyampaikan maklumat. Okey, ilustrasi ini digunakan untuk menonjolkan karakter produk dan mampu menimbulkan kesan emosi kepada pengguna. Okey, terdapat pada majalah, poster, surat khabar, risalah dan juga di televisyen. Ini contohlah, contoh Quarter Bright ini.
Okey, dia nak menyampaikan maklumat dan dia secara tak langsung untuk tujuan promosi. Okey, seterusnya ilustrasi flora dan juga fauna. Yang ni banyak digunakan oleh siapa? Oleh pelukis sebenarnya. Okey, ilustrasi ini menggambarkan alam secara lukisan ataupun catatan yang merujuk kepada alam semula jadi seperti tumbuhan dan juga haiwan. Okey, ilustrasi alam turut memaparkan gambaran alam fantasi. Ramai pelukis yang berminat dan dalam menghasilkan ilustrasi flora dan juga fauna. Okey, baiklah. Kita dah tahu beberapa jenis ilustrasi yang terdapat pada karya seni visual. Sekarang kita nak tahu apakah media dan juga teknik yang digunakan dalam seni reka grafik ilustrasi ini. Okey. Sebelum kita nak tahu media, kita kena tahu dulu apa yang dikatakan dengan media. Okey, media tu adalah alat ataupun perantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Contoh media adalah poster, okey, pengiklanan, pembungkusan, komik, buku cerita, buku teks, buku manual, okey, stamp, postcard, mural, surat khabar dan sebagainya. Okey, contoh medium, okey, tadi media, contoh medium yang digunakan untuk menghasilkan karya berbentuk ilustrasi ini adalah pen, pensel, cat air, dakwat, okey, gouache, okey, cat akrilik, marker pen dan juga pensel warna. Jadi kamu tengok perbezaan antara media dan medium. Media tadi poster, periklanan dan sebagainya. Medium ni adalah macam cat air, warna, dakwat dan sebagainya. Okey, medium merupakan bahan dan alatan yang digunakan dalam penghasilan karya ilustrasi. Okey, contoh medium yang digunakan, cikgu dah sebut dah ni tadi. Betul, cikgu tak naklah ulang semula. Okey, ini adalah contoh-contoh medium dan juga hasil daripada medium yang digunakan. Contohnya pen dan marker pen, pensel dan pensel warna. Maksudnya dalam penghasilan sesebuah ilustrasi itu tadi, seorang ilustrator boleh menggabung jalinkan medium-medium yang ada dan setiap medium yang digabungkan menghasilkan kesan ataupun impak yang berbeza. Okey, tadi kita dah tahu apakah media, apakah medium dan kita dah tahu apakah teknik. Teknik ni adalah pelbagai teknik yang digunakan seperti airbrush, yang kita tembak-tembak spray yang cikgu sebut tentang grafiti, okey. Collage, gurisan besi, potongan kayu, seni digital, seni foto dan juga cetakan serta campuran media. Itu adalah teknik. Bagaimana cara penghasilan sesebuah karya itu. Okey, contoh kalau aku tengok dalam buku teks tu, teknik tampal dan collage, ada teknik digital vektor. Kalau teknik digital vektor ni lebih kepada aplikasi lah. Gunakan aplikasi tertentu untuk penghasilan sesebuah karya ilustrasi yang berbentuk teknik digital. Okey. Teknik dalam penghasilan karya ilustrasi ni dia sering berubah-ubah mengikut peredaran zaman dan kemajuan teknologi dalam penghasilan bahan dan juga alatan. Teknik atau style adalah cara sesuatu medium diaplikasikan dalam ilustrasi, penghasilan ilustrasi. Teknik boleh dikategorikan sebagai tradisional dan juga moden. Teknik tradisional ni adalah mengaplikasikan bahan dan alatan secara manual. Manakala teknik moden menggunakan peranti, perisian digital ataupun gabungan kedua-dua teknik. Contoh tradisional macam biasalah kalau kita nak menghasilkan sesebuah karya yang berbentuk ilustrasi, sapuan berus kering, kita ada cat basah atas basah, batas atas kering, kita gunakan teknik garisan selari, potongan kayu, gurusan besi, tampal dan collage kertas, airbrush dan sebagainya. Itu bagi teknik tradisional. Tapi dalam contoh teknik moden seperti digital vector, digital photo montage, digital model, 3D dan sebagainya. Jadi kamu kena ingat dua perbezaan antara teknik tradisional dan juga teknik moden. Kalau teknik tradisional masih manual dan moden menggunakan aplikasi ataupun digital, yang lebih kepada digital. Okey, tadi cikgu ada sebut seseorang ilustrator. Mesti kamu tertanya-tanya, siapa ilustrator tu?
Okey. Illustrator ialah seorang yang bertanggungjawab menghasilkan ilustrasi. Mereka perlu memahami mesej ataupun jalan cerita yang ingin disampaikan kepada penonton. Illustrator juga perlu menguasai medium dan teknik dalam penghasilan ilustrasi bagi memastikan hasil karya mereka lebih cantik dan juga menarik. Nampak tu tangan illustrator tu. Dia nak menyampaikan sesebuah cerita tu dia kena mahir melukis, dia kena mahir mengaplikasikan warna dan sebagainya. Itu adalah ilustrator. Orang yang menghasilkan karya ilustrasi. Okey, seterusnya. Terdapat 3 fasa bagi proses penjanaan idea, iaitu yang pertama thumbnail, yang kedua rough, yang ketiga comprehensive. Jadi kita kena tahu dulu nak menghasilkan karya ilustrasi ni, kita kena tahu teknik atau proses penjanaan idea tu. Macam mana kita nak mewujudkan karya kita itu. 3 teknik inilah yang penting untuk kita kuasai. Okey, kita nak tahu apakah thumbnail, apakah rough dan juga apakah comprehensive. Ini adalah thumbnail. Yang mana fasa ini merupakan eksplorasi awal penjanaan idea bergambar dalam saiz yang kecil ataupun kita panggil dia lakaran kenit. Lakaran kenit. Okey, saiz yang kecil tapi gambar yang banyak. Okey, proses ini menekankan penggunaan teknik lakaran pensel ataupun pen secara ringkas dan juga pantas. Maksudnya untuk thumbnail ni dia just meluahkan idea yang ada, okey, dalam bentuk lakaran yang kecil dan banyak. Okey, kecil tapi banyak. Rentetan cerita. Kita kata panggil dia macam lebih pada framework. Okay? Okay. Contohnya dalam buku teks kamu ada ya. Kalau tak nampak kat dalam skrin cikgu, dalam buku teks kamu ada dan lebih jelas. Okay? Ini adalah thumbnail. Ada idea, luahkan dalam bentuk thumbnail terlebih dahulu. Kemudian, kita dah tahu macam mana jalan kerja, jalan cerita kita tu nanti, storyboard tadi dekat lakaran kenit kita dah tahu. Yang seterusnya adalah proses rough. Rough ni lebih detail. Okay. Fasa kedua ini adalah pemilihan bagi satu atau beberapa lakaran daripada fasa thumbnail. Okay. Lakaran dihasilkan dalam fasa ini lebih jelas, menunjukkan bentuk dan rupa kepada idea yang ingin disampaikan. Kalau thumbnail tadi yang kecil-kecil rough saja, cepat-cepat saja. Yang proses rough ni dia dah pilih, dia select beberapa gambar yang diperlukan daripada thumbnail tadi dan dia detailkan. Masa rough idea ni kita dah nampak dah image dia, bentuk dia, jalinan dia, kita dah nampak dah kat situ. Okey. Yang seterusnya adalah komprehensif. Yang mana komprehensif ni total lah, dah siap lah ya. Fasa ini adalah proses terakhir dalam proses penjanaan idea bergambar yang lengkap. Proses ini menunjukkan idea yang ingin disampaikan dan teknik ilustrasi yang digunakan. Maksudnya dia dah ada warna, dah ada tone kat situ, dah ada emosi, semua dah ada kat situ. Okey, dah lengkap. Baiklah. Dah habis dah tajuk kita untuk tajuk yang ke-8 ni, seni reka grafik ilustrasi. Okey. Macam biasa, lengkapkan latihan dalam muka surat 184 buku teks kamu. Okey, latihan formatif. Okey, siapa yang tak ada, boleh tengok pada skrin yang cikgu paparkan. Okey, isikan tempat-tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan yang pertama, ilustrasi umumnya adalah penghasilan sesuatu imej bagi tujuan dekorasi, tempat kosong dan tempat kosong secara visual kepada teks, proses idea ataupun konsep. Soalan yang kedua, karya ilustrasi juga amnya dikaitkan dengan tempat kosong kerana ilustrator dibayar oleh pelanggan bagi menghasilkan karya visual dan mencari penyelesaian kepada isu yang berkaitan tempat kosong. Soalan yang ketiga, terdapat 3 fasa bagi proses penjanaan idea bergambar yang boleh digunakan oleh ilustrator, iaitu thumbnail sketch, tempat kosong dan komprehensif. Soalan yang keempat dan yang terakhir adalah tuliskan jenis-jenis ilustrasi di bawah. A, B dan C. Okey, seperti biasa bila kamu dah lengkap latihan kamu, boleh hantar kepada guru-guru pendidikan seni kamu untuk proses penilaian dan juga semakan pemarkahan. Okey, semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang terakhir, iaitu tajuk yang ke-9 seni foto, iaitu genre fotografi. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Jaga diri, jaga SOP. Bye. Assalamualaikum.